Kita telah membaca dahulu dalam kitab Muhimmah kita ini tentang 6 golongan. 6 golongan perempuan yang jangan dijadikan sebagai isteri. Yang pertama, al-anana, iaitu perempuan yang membanyakkan keluh kesah, yang tak cukup saja. Apa yang dibagi semua tak cukup. Bagi kereta tak cukup, bagi motor tak cukup, bagi rumah tak cukup. Yang kedua, al-manana, iaitu perempuan yang banyak mengungkit kepada suami dia. Yang ketiga, al-hunana, perempuan yang ingin kepada suami yang lain, yang berkenan dengan laki-laki lain, namanya ialah al-hunana. Yang keempat, al-hudaqah, perempuan yang gemar akan tiap-tiap sesuatu, maka dia paksa suami dia buat. Yang kelima, al-buraqah, iaitu perempuan yang hari-harinya sibuk bersolek-solek tanpa mempedulikan amalan-amalan yang lain. Dan yang keenam, as-salaqah, iaitu perempuan yang membanyakkan bercakap, beleteh siang hari, pagi petang. Baik. Kemudian kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bermula lelaki yang jahat, bermula yang terlebih jahat sifat lelaki, tetapi terlebih baik pula bagi sifat perempuan. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sifat 3 ni, orang laki-laki kalau bersifat dengan 3 sifat ni tak elok. Perempuan kalau bersifat dengan 3 sifat ini bagus. Laki-laki tak elok, isteri bagus. Yang pertama, al-bukhlu. Yang pertama, al-bukhlu, bukan bahulu. Bahulu kuih. Al-bukhlu maknanya kedekut. Suami kedekut tak elok, isteri kedekut bagus. Dia pergi supermarket, dia bawa RM2 je, kedekut betul, RM2 je bawa, selamat duit suami dia. Tapi kalau suami kedekut, sangat tak elok. Abang, kopi dah habis, hampir tarah lah kuali ke apa ke, janji hitam kata dia. Janji nampak air tu hitam, kira kopi lah. Tu dia, isteri pergi kikih punggung kuali. Nama dia kedekut. Abang, anak kita tak ada duit nak pergi sekolah. Kalau macam tu jangan hantar pergi sekolah, dah tak ada duit. Suami kalau kedekut, huduh sangat. Isteri kalau kedekut, selamat. Yang kedua, az-zuhu, membesarkan diri. Suami kalau sombong, suami kalau bongkak, besar diri, tak elok. Balik kampung tak nak bercampur dengan ipar duai, sombong. Balik kampung tak nak tidur rumah mertua, rumah mak tak nak tidur, sombong. Orang laki-laki, ya, kalau dia sombong, dia tak elok. Tetapi kalau perempuan sombong, bagus. Orang mengorak tak layan. Dia isteri orang, orang mengorak dia tak layan. Hai, seorang saja. Kau suka aku lah seorang, kedua ke? Kamu ngorak aku repot laki aku. Sombongnya, mestilah aku isteri orang. Selamat tuan-tuan. Sombong sangat. Orang mengorak tak layan. Hello miss in the poringa, dia tak layan tuan-tuan. Kebalik dengan kasut ni kan, inilah yang dikatakan sebagai sombong. Bukan sombong ni belagak, dia tak layan. Orang telefon dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Leha, ya, Abang Din ada? Abang Din tak ada, dia pergi masjid. Malam ni ceramah Ustaz Kazim. Ada apa-apa pesan? Tak ada apa, saja nak ajak dia makan, nak tengok Chelsea lawan Bolton ni ha. Minta maaf dia tak ada. Baik ya, Assalamualaikum. Itulah sombong. Yang tak maunya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak mah, ya. Din ke? Sudah. Abang Mat ada Kak Ma? Abang Mat tak ada. Nampak tu? Yang Din di sana tu dah menggeliat dah. Dengan lentoknya, dengan suara lembutnya, orang dah perasan dah. Datanglah rumah, Mat, tak apa. Nampak tu? Di hujung dia 4 harakat, 5 harakat.
Jadi jangan buat macam itu. Yang ketiga kata dia al-jubnu. Apa makna jubnu? Penakut. Suami kalau penakut huduh sangat, nak pergi ke bilik air pun minta isteri teman. Huduh tak? Pukul 2 pagi, "Pak, teman abang ke dapur, dahaga. Kesian dekat isteri. Dia kencing manis. Pukul 2 bangun minum air." Dia takut nak pergi minum tu. Kejut isteri dia. Tapi kalau isteri penakut, bagus sangat. Kenapa Pak tak pergi pasar malam? Beli apa balik? Pak tak nak lah abang, takut mendatang tanpa izin ramai. Pak tak berani. Selamat suami dia dapat isteri yang penakut macam itu. Baik. Yang ketiga, sunat memilih akan perempuan yang elok mukanya. Dia kata kita orang laki-laki kalau nak kahwin, nombor 3, sunat pilih perempuan yang elok mukanya. Orang perempuan kalau nak kahwin, sunat pilih suami yang elok mukanya. Tuan-tuan, elok muka di sini bukan makna cantik, bukan makna lawa semata-mata. Cantik ini dia subjektif. Macam-macam tif lah. Ada orang yang kita tengok tak lawa, tapi bagi dia lawa sangat. Ini ke tunang kamu Din? Ya Allah. Wah, cantik apa? Yelah cantik. Kita tengok lain macam, dia tengok cantik. Sebab itulah saya katakan tadi, subjektif. Cantik terpulang pada tuan-tuan. Maksud nombor 3 ni ialah bila tuan-tuan tengok dia, tuan-tuan rasa tenang hati. Itulah cantik sebenarnya. Sebab ada orang yang cantik, tapi bila tengok dia lemah perut. Ada orang yang handsome, bila tengok dia serabut mata ni. Sebab itu yang dikatakan cantik ialah bila kita tengok dia menenangkan jiwa. Litaskunu ilaiha. Kita rasa tenang. Jadi tuan-tuan tolonglah jadikan muka tuan-tuan bila orang tengok kita rasa tenang. Maka kata dia nombor 3, sunat memilih perempuan yang cantik, yakni yang baik rupanya, kerana dialah terpelihara daripada ingin kepada perempuan yang lain. Tuan-tuan, kitab ni pesan pada kita, carilah suami yang segak, carilah isteri yang segak. Bila dah dapat yang segak, kita tak tengok dah yang lain-lain. Dan jangan pula berkahwin dengan perempuan yang baik rupanya tetapi tidak mempunyai agama. Jangan berkahwin dengan perempuan yang cantik tapi agama tak ada. Jangan berkahwin dengan laki-laki yang handsome tapi agamanya tidak ada. Kata dia, barang siapa yang nak kahwin, yang nak mengikut sunnah berkahwin, hendaklah kahwin yang nombor 3 ni. Kalau nak ambil, nak jadikan kahwin itu perkahwinan yang baik, kata dia, atau berkehendak menghasilkan anak, atau berkehendak rumahnya jadi elok, maka memadailah dia berkahwin dengan perempuan yang kurang cantik tetapi mempunyai agama yang baik dan agama dan perangai yang baik. Kata pengarang kitab, siapa yang nak rumah tangga dia ada sunnah, siapa yang nak rumah tangganya bagus, tak payah pilih yang cantik-cantik, pilih yang beragama. InsyaAllah anak dapat, seronok berkahwin pun dapat. Berapa ramai orang yang kahwin dengan perempuan segak, anak tak ramai. Ni kitab kata ni, siapa yang nak menghasilkan anak, kahwin dengan yang tak apa cantik. Sebab yang tak apa cantik ni dia tak kisah kalau dia mengandung sekalipun. Tapi yang cantik-cantik ni tuan-tuan, maklum sajalah. Cuba tuan-tuan tengok ratu cantik, anak dia apa orang? Tuan-tuan pergi tengok artis, anak dia apa orang? Ada artis anak ramai? Ada ratu cantik anak ramai? Mana ada tuan-tuan? Takut kendor, takut gelebeh, takut selulit. Kadang-kadang nak cium pun tak boleh, penuh dengan minyak, krim, neck cream, whitening cream. Cium ni bukan cium krim. Duk kerja
Bila nak bagi lawa dia, bila suami pegang pun abang. Bila nak pegang je abang. Nampaklah. Serba salah tuan-tuan. Tapi kalau yang tak berapa cantik, bukan tuan-tuan panggil dia, dia panggil tuan-tuan abang, dia pula panggil kita. Tu beza dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cari yang handsome, Allahu Akbar, bukan tuan-tuan saja minat, orang lain pun minat pada suami yang handsome. Akhirnya isteri duduk di rumah tak tidur malam. Suami balik lambat, susah hati, telefon pada suami, ramai orang perempuan telefon. Sebab apa? Sebab handsome, orang teringin, orang berkenan. Sebab tu kitab ni kata boleh memilih yang cantik, yang segak, tetapi dengan syarat pilih yang beragama. Kalau kamu nak rumah tangga kamu aman, jangan pilih yang cantik sangat, ambil yang sedang-sedang tetapi mempunyai pahaman agama. Anak kamu dapat, bahagia rumah tangga kamu, dan kamu boleh hidup sejahtera.